Terima kasih. Selangor. Datuk Dr. Speaker. Ya, Muhammad Kuala Selangor ni bila bercakap seolah-olahnya semua rakyat ni sama, tak ada kaya, tak ada miskin. Equitable distribution. Maknanya tak sepatutnya ada gap. Bila kita kata tak ada gap, maknanya tak ada yang miskin lah. Mesti kaya semua. Soalan saya, zaman Nabi dulu pun, kerajaan Madinah, ni kerajaan contoh ni, PAS selalu kata kerajaan Madinah. Tapi dia belajar ke ekonomi di Madinah ni? Hukum halal haram. Tahu tak masa kerajaan Madinah pun, masa kerajaan Islam pun ada yang miskin, ada yang kaya. Betul tak? Yang kaya membantu yang miskin. Tidak ada pula ada equitable, maknanya sama aja. Kalau seorang tu pendapatannya 1,000, semua orang 1,000 je pendapatan. Kalau orang tu ada kekayaan 1 juta, semua orang 1 juta je dalam kerajaan Madinah. Ada ke begitu? Tolong jawab, Tok Imam. Masih ada. Tolong. Ini yang saya suka pasal. Ini yang saya suka pasal salah Doktor ini betul. Yang saya suka apanya secara terbuka dan secara ikhlas beliau bertanya secara candid, dan saya rasa saya pun terpanggil untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan equitable ya. Pasal salah saya tahu, saya rasa pasal salah ini buat-buat tak tahu sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan equitable bukannya equal, tetapi fair, dan keadilan itulah yang sangat dihajati oleh Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, kaila yakula dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan kau izinkan khazanah kekayaan negara itu hanya berlegar sekitar orang-orang aghnia, the rich and the super rich of you. Itu bahasanya Al-Quran yang saya cuba terjemahkan dalam bahasa hari ini. Jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang aghnia yang kaya saja. Saya tidak kata sama sekali bahawa ia mesti melahirkan sebuah apa yang dikatakan sebagai satu masyarakat yang equal. Itu adalah tidak menasabah dan tidak tabi'i pada sifatnya. Kerana zakat itu dengan apa yang diwajibkan zakat itu saja sudah menunjukkan betapa dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Maka kewujudan itu adalah satu yang memang tabi'i pada sifatnya. Manusia itu al-insan huwa tabi'i, dia tu adalah satu social being. Cukuplah kot. Nanti saya syarat lagi. Okey. Ini yang berlaku di negara kita. Yang kaya membayar cukai, berzakat. Duit zakat dan duit cukai itu digunakan untuk membantu yang miskin, yang memerlukan bantuan, untuk pembangunan rakyat. Dia tidak berlegar dengan syarikat besar dengan tidak membayar zakat dan tidak membayar cukai. Kecuali lah orang kata syak wasangka prasangka daripada pihak sebelah yang begitu. Okey, saya faham. Berapa bilion cukai yang dikutip, berapa zakat yang dikutip. Majlis Agama Islam tahu sendiri. Para alim ulama tahu berapa zakat yang dikutip. Jangan diamkan diri. Itu merupakan sumber daripada kekayaan yang diagih-agihkan kepada yang perlu mendapat bantuan. Cukuplah tu jalan berketubah pula. Ini sengap ya. Masih. Betul tak? Okey, saya jawab. Berapa bilion yang diperuntukkan dibagi kepada rakyat untuk pelajaran, untuk kebajikan, untuk perumahan, untuk hospital, untuk jalan raya, untuk itu, untuk ini. Inilah namanya distribution kekayaan negara. Betul tak? Baik, terima kasih Pak Salak. Pak Salak ni kalau kita beri laluan dia memang mau bertubah pun. Apa yang dimaksudkan Doktor yang dipertua, saya anggap ini satu perkara perbincangan yang cukup, perbahasan yang cukup baik. Kerana dengan Pak Salak, input Pak Salak tadi, saya berpeluang untuk menyebutkan bahawa di dalam Islam apa yang, ini kewangan Islam kita berbicara bukan? Di dalam Islam apa yang dianjurkan oleh kewangan Islam dan ekonomi Islam adalah pada akhirnya untuk melahirkan sebuah negara ya yang punya equitable distribution of wealth dan income. Dengan kata lain, jurang kaya miskin itu, kalau kita ambil jurang kaya miskin negara kita ini,
sama ada inter dan intra-ethnic, sama ada di antara kaum maupun dalam satu kaum, kita akan dapati bahawa Gini coefficient, ya, angka tab Gini itu akan menunjukkan bahawa di sana apa silapnya, ya, dari sudut urus takbir keuangan negara ini yang melahirkan dengan hanya mengambil contoh BRIM saja. BRIM yang kita beri itu sekaligus membawa data dan statistik kewujudan, ya, orang yang punya pendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Berapa? PJ Utara? Berapa jumlahnya? 2, how many household will pay? 2.2 jumlah household yang dibayar. 2,2 juta. Seramai itu isi rumah yang memerlukan ataupun yang punya pendapatan kurang daripada 3,000. Dan data dan statistik juga menunjukkan bahawa 40%, ya, daripada isi rumah mempunyai pendapatan kurang daripada 1,500. Datuk-datuk yang dipertua. Lalu dengan itu juga saya merakamkan betapa income inequality terus-terusan melebar dalam urus takbir kerajaan yang ada hari ini. Dan inilah saya katakan sebentar tadi, Datuk Timbalan Menteri, ya, kalau benar-benar keuangan Islam ini dapat berfungsi bukan saja untuk menentukan syariah compliant produk, tetapi lebih penting daripada itu, ia dapat melahirkan keadilan, justice, ya, dari sudut prosperity, dari sudut kemakmuran, sehingga kan ia satu masa dahulu seperti zaman Omar Abdul Aziz yang memerintah kurang lebih 2 tahun 8 bulan, pada peringkat 2 tahun 2 bulan kita dapati bahawa kerana zakat sistem itu, oleh kerana redistribution of wealth itu berlaku dalam satu ekosistem ekonomi dan keuangan, maka dirakamkan dalam sejarah bahawa sehingga kan tidak ada golongan asnaf fuqara wal masakin untuk berani ke depan ke Baitul Mal menyatakan bahawa mereka layak menerima asnaf zakat dan zakat fuqara dan masakin. Bermakna seandainya keuangan Islam ini, dan sewajarnya dan seharusnya ketika keuangan Islam ini akan kita saksikan, ya, didayakan terus di negara kita ini, bukan saja dari sudut menjadi hub keuangan, sukuk dan sebagainya, tetapi lebih penting daripada itu, maksud kepada keuangan Islam ini dan ekonomi Islam itu adalah untuk melahirkan satu masyarakat yang di dalamnya itu rakyat mengecapi, ya, khazanah kekayaan negara ini. Sebab Bank Dunia mengiktiraf bahawa dari sumber per kapita, Malaysia adalah antara negara paling kaya di atas muka bumi ini, Datuk Dr. Yang Dipertua. Di mana silapnya? Di mana silapnya itulah kita sebagai ahli parlimen berbahas dalam satu pendekatan check and balance, dalam satu pendekatan at-tadafu'. Check and balance itu merupakan satu yang Qurani sifatnya. Karena itulah apabila kami bangkit untuk memberikan pandangan seperti ini, jangan ingat kami hanya mau attack dan serang saja. Dengan tidak, saya pada awal-awal mengiktiraf bahawa Malaysia adalah merupakan antara negara bangsa yang telah memajukan keuangan Islam pada awal-awal lagi. Datuk-datuk yang dipertua, saya ingin teruskan banyak lagi perkara yang nak saya bahaskan. Dan juga kalau boleh saya sebutkan, Tumpang Pasir Salak telah menyebutkan perkara ini, ya. Meskipun negara kita pada tahap awal, ya, menyaksikan pertumbuhan yang agak rancak, tetapi kebelakangan beberapa dekad ini kita telah kehilangan daya saing kita, kalau saya boleh guna itu sebagai daya saing, khususnya berbandingan dengan negara-negara Asia Timur, ya. Dan kalau saya hanya mengambil satu contoh, ya, dari sudut competitiveness kita, saya ambil saja dari sudut income. Dan kerajaan menggunakan GNI per kapita. Tak apalah saya guna itu sebagai ukuran. Dalam tahun 70-an, saya menyebutkan di sini, statistiknya pun saya dapat daripada data daripada apa yang disebutkan sini sebagai Household Income and Basic Amenities Survey Report 2009, ya. Kalau kita memerhatikan evolusi ataupun pembangunan negara kita ini berbanding Korea Selatan contohnya. Berbanding Korea Selatan, GNI dalam tahun 1970, Malaysia dengan izin, Malaysia per kapita gross national income, ya, ataupun GNI per kapita Malaysia pada ketika itu adalah pada jumlahnya mengikut apa yang menjadi statistik World Bank Atlas Method adalah pada USD 400
ringgit 400. Ya. Pada ketika itu South Korea mempunyai gross ataupun per capita gross GNI-nya adalah pada USD 270. We were ahead of South Korea dengan izin. Kita mendahului South Korea. Nanti tak habis. Dia duduk dulu. Kemudian pada tahun 1980-an, kedua-dua negara ini semacam mendapat equal GNI per capita. Kemudian daripada itu kita terus terkebelakang dengan pada tahun kita lihat pada tahun 2011 Korea terus menjana GNI per capita pada USD 20.870 berbanding Malaysia yang ketinggalan pada USD 8.420. Menasabah untuk kita meletakkan pada apa yang disebutkan oleh Menteri Kewangan juga Perdana Menteri untuk menjana high income economy untuk menjana 48,000 ataupun USD 15,000 pada tahun 2020. Apa yang nak saya sebutkan? Sewajarnya ketika kita memdayakan dan mengarus perdanakan kewangan Islam, ia tidak hanya berlegar di atas isu perbankan dan measures dan mekanisme saja. Ia mesti melahirkan daya saing, mencecah ataupun mengesani SMEs, mengesani segala urus takbir negara ini. Dan paling penting, ia menggarap persoalan governance, menggarap persoalan ketirisan, menggarap persoalan kebocoran, menggarap persoalan salah guna kuasa, menggarap persoalan gharar, penipuan, menggarap persoalan rasuah. Ini yang menjadi pertikaian Dato' Dr. Yang Di-Pertua. Bukannya kami yang berada dalam Dewan Mulia yang mulia ini tidak mampu bercakap sebagai seorang scholar, tetapi kami bercakap sebagai seorang politician, political practitioner yang mahukan andainya kewangan Islam ini diarus perdanakan dan didayakan, maka ia mesti melahirkan maqasid syariah itu ataupun maksud hifzul mal, penjagaan harta, penjagaan dan pengagihan kekayaan khazanah kekayaan negara ini dengan lebih equitable, lebih fair, lebih sifatnya adil. Boleh lagi ke? Boleh. Tak cukup? Ni tajuk lain. Okey. Tadi tajuk lain. Tak masuk lagi tajuk banyak lagi. Ni tajuk ini pula. Yang hormat Datuk Doktor. Maaf saya. Terima kasih banyak. Dan juga Kuala Selangor. Kuala Selangor membandingkan Malaysia dengan Korea Selatan. Daripada tahun 70 kepada masa sekarang, di mana kita sudah mengatasi, Korea Selatan telah meninggalkan Malaysia dari segi competitiveness, menggunakan indeks iaitu per capita, GNI also, dengan izin. This, Dr. Speaker, dengan izin, this is not a relevant comparison. Why? No. Why? Listen, dengar dulu. You know, South America, Korea Selatan, dia disokong oleh Amerika dari segi investment, foreign direct investmentnya. Sebab apa? Kita tahu sebabnya. Sebab berhadapan dengan Korea Utara. Dengan sebab itu adalah sebab kerana political antara Amerika dengan Korea Utara membantu Korea Selatan untuk membangun, untuk berhadapan dengan Korea Utara komunis. Dengar dulu, belum boleh menjelaskan. Bagaimana dengan Samsung dan juga Apple? Itu pun Samsung disokong oleh Apple. Pasaran keluaran Korea Selatan itu Amerika. There is a big market for South Korean product in America. This is like what is happening between Israel and America and the Arab in the Middle East. You know that, you cannot compare that. Okey. Boleh cukup tu. This is not the relevant comparison. It's not because we cannot compete with them, tetapi there is a reason why the American is supporting South Korea. Okey. Cukup. Ini kena faham. Begitu juga Turki. Cukup. Turki they are catching up in the development because they have a European market. We don't have the market in Europe. Ya, okey. Baik. This you must understand the international economy. Okey. Okey, terima kasih. Pak Salak hebatlah. Hebatlah Pak Salak. Baik, Dato' Dr. Yang Di-Pertua.
kita boleh berbahas seterusnya seperti ini, tetapi saya perlu rakamkan, ya, there's a lot of catching up to do, kerana kita telah dalam laluan berdakat mutakhir ini gagal melaksanakan and leverage on all the resources, sumber-sumber yang kita ada. Dan justru kerana itu, kalau kita kembali melihat bagaimana we have not been spending prudently and investing in human capital, lalu kita keciciran jauh ke belakang. And if you look into, saya bercakap atas dasar fakta, atas dasar HDI ini. Kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan di sini, Yang Hormat, ya? Yang Hormat macam ni. Kalau tak bangunlah. Yang Hormat Selangor lagi panjang, Yang Hormat. Panjang lagi. Yang Hormat, kita ada 4 bil hari ni, Yang Hormat. Katanya tak ramai nak bahas benda ni. Jadi saya peringatkan jangan tumpu kepada bil tu, Mat. Yang Hormat, rang undang-undang tu. Tapi yang tadi dah ditanya. Tak apa, Yang Hormat daripada sini minta tolong, saya akan bagi peluang untuk bercakap.